Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk coordinate plane. Okay, ini adalah gambar rajah untuk coordinate plane. Definition dia, a two-dimensional surface on which point are plot and located by their x and y coordinate. So, coordinate plane ni adalah permukaan dua dimensi di mana point kita plotkan di atas berdasarkan dia punya XY coordinate. So coordinate plane ni dia ada x-axis. X-axis ni adalah horizontal scale yang mendatar. Y-axis adalah vertical scale iaitu yang menegak. Seterusnya dia ada axis labeling. Along each axis you will see small tick mark which number they are labeled to help judge the scale. So dekat paksi X dengan Y dia ada skala lah yang kita labelkan. Sebagai contoh, kalau kita tengok gambar rajah ni, dekat paksi X dia ada label 1, 2, 3, 4, 5. Paksi Y pun ada label 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contohnya origin. Origin adalah point where the two axes cross. So untuk gambar rajah ni, origin dia adalah di sini Ini adalah origin. Seterusnya, quadrant. The two axes divide the plane into 4 areas. So, ini adalah kuadran lah. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan ini adalah kuadran yang keempat. Okay, seterusnya kita tengok apakah dia coordinate. Coordinate adalah a pair of number defining the position of a point on a two-dimensional plane. Koordinat adalah dua nombor yang menentukan kedudukan point tersebut di atas satah dua dimensi tersebut. The coordinate are written as an ordered pair. So ini adalah cara untuk kita menulis koordinat. First kita mesti ada name kepada point tersebut. Name ni kita boleh letak apa-apa huruf lah sebagai dia punya nama. Letak A ke B ke C ke. So untuk contoh ni dia letakkan huruf P sebagai nama kepada point tersebut. Lepas tu mesti ada koordinat X dengan Y dia. Kita akan letak koordinat X ni di depan, di tempat yang pertama. Kena buat dalam kurungan dan ada koma untuk memisahkan koordinat X dengan Y ni lah. Yang bahagian depan adalah koordinat X dan yang bahagian belakang ni adalah koordinat Y. Saya akan tunjukkan contoh macam mana untuk plotkan koordinat ni di atas satah Cartesian. Ini example dia. So first kita ada point A, koordinat dia 3, 2. Point B, koordinat dia negatif 4, 3. Dan point C, koordinat dia adalah negatif 3, negatif 2. So kita tengok point A dulu. Dia punya X adalah 3. Dia punya Y adalah 2. So kita tengok dekat paksi X, nilai 3. Ni nilai 3. Dan koordinat nilai Y dia adalah 2. So kita buat anak panah. Pergi ke atas graf. Kita akan dapat titik tu di sini. Ini adalah koordinat A. So kita bulatkan ataupun kita pangkah dekat koordinat tersebut. Dan kita labelkan A, 3, 2. Seterusnya koordinat B. B, X dia, nilai X dia adalah negatif 4. So kita pergi dekat negatif 4 dekat paksi X. Ini adalah negatif 4. Dan nilai Y dia adalah 3. So kita buat anak panah ke atas satah tersebut. Dan kita akan dapati point dia adalah di sini. So kita hitamkan ataupun kita pangkah dekat kedudukan tersebut. Dan kita labelkan B dalam kurungan negatif 4, 3. Seterusnya kita tengok koordinat C. Nilai X dia adalah negatif 3 dan Y dia adalah negatif 2. So kita pergi dekat paksi X, cari nilai negatif 3. Dan pergi ke paksi Y, cari nilai negatif 2. Dan kita buat anak panah dan kita akan dapati kedudukan koordinat C adalah di sini. Kita boleh buat pangkah. Contohnya di sini dia buat pangkah. Dan kita labelkan C dalam kurungan negatif 3, negatif 2.
Okay. So, kita akan pergi ke seterusnya, iaitu plane analytically geometry. So kita dah belajar cara untuk plotkan koordinat. Sekarang kita akan belajar cara untuk mencari distance between two point. Mencari jarak di antara dua titik. So ini adalah formula dia. Distance D sama dengan square root X2 tolak X1 dalam kurungan kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 dalam kurungan kuasa 2. Okay, ini adalah formula untuk mencari jarak di antara dua titik. Okay, kita ambil contoh. Dekat sini ada dua point, iaitu point A dan point B. Koordinat point A adalah 5, negatif 4. Dan koordinat untuk point B adalah negatif 4, 7. So, dengan menggunakan dua koordinat ni, kita akan mencari jarak di antara dua titik ini. So, kita labelkan point A ni, yang 5 ni sebagai X1, negatif 4 ni sebagai Y1. Dekat point B pula, negatif 4 ni kita labelkan sebagai X2. 7 ni kita labelkan sebagai Y2. Okay. Andai kata kalau kita nak labelkan terbalik pun tak ada masalah. Maksudnya kita boleh labelkan dekat sini X2, Y2. Kita labelkan dekat sini sebagai X1, Y1 pun boleh. Tiada masalah. Okay. Selepas kita labelkan, kita akan masukkan nilai ni ke dalam formula distance tadilah. Formula distance tadi, ini formula dia. Square root X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okay, ini adalah formula dia. So, kita masukkan nilai. Distance sama dengan square root X2 tolak X1. Negatif 4. X2 negatif 4, X1 5. So, negatif 4 tolak 5 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1. Y2 dia 7, Y1 dia negatif 4. So, 7 tolak negatif 4. So, kita selesaikan. Negatif 4 tolak 5 dapat negatif 9. Tambah 7 tolak negatif 4 Tolak jumpa negatif jadi positif. 7 tambah 4 dapat 11. So, 11 kuasa 2. So, kita selesaikan. Tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah 14.2. Maknanya jarak di antara point A dengan point B adalah 14.2. Okey, seterusnya kita pergi macam mana untuk mencari gradient of a line, ataupun nama lain dia adalah slope. Maknanya kita nak cari kecerunan garisan. So, kalau kita ada satu garisan, bagaimana kita nak cari dia punya kecerunan? So, formula untuk cari kecerunan adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Kita tengok contoh Kita ada point A dengan point B. Okey, dan kita ada koordinat dia. Koordinat A adalah negatif 9, negatif 4. Dan koordinat B adalah 1, 3. Okey, so kita nak cari kecerunan bagi garisan AB ni. Okey, nak cari kecerunan. So, kita guna cara yang sama. Kita labelkan. Kita labelkan X1, Y1. Sini X2, Y2. Okay, lepas tu kita masukkan dalam formula kecerunan lah. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, Y2 dia adalah 3, Y1 adalah negatif 4. So, 3 tolak negatif 4 per X2 tolak X1. 1 tolak negatif 9. So, tolak jumpa tolak kita selesaikan
3 tolak negatif 4, tolak jumpa tolak jadi tambah. 3 tambah 4 dapat 7. 1 tolak negatif 9, tolak jumpa tolak jadi tambah. So, jadi 1 tambah 9 jadi 10. So, kita dapat 7 per 10. Ataupun kita tukar dalam bentuk perpuluhan, kita akan dapat 0.7. Ya, maksudnya kecerunan bagi garisan AB ni adalah 0.7. Okey. So, kalau garis mendatar, kalau garis mendatar, kecerunan dia adalah kosong. Kalau garis menegak, kecerunan dia adalah undefined. Undefined. So, kalau kita nak cari garisan yang seperti contoh tadi, kecerunan untuk garisan AB ni, kita akan gunakan formula kecerunan ni lah. Okey. Seterusnya adalah parallel line. Apa dia parallel line? Parallel line ni adalah garisan yang mempunyai kecerunan yang sama. Parallel line have the same slope. Maksudnya, garis yang selari, dia mempunyai kecerunan yang sama. Garis selari ni adalah garisan yang tidak akan bertembung selama-lamanya lah. Sebab kecerunan dia sentiasa sama. So, M1 sama dengan M2. Maksudnya kecerunan garis pertama sama dengan kecerunan garis kedua. Okay, so kalau kita tengok gambar rajah ni, kecerunan bagi ketiga-tiga garisan ni adalah sama, iaitu negatif 0.5, negatif 0.5 dan ini pun adalah negatif 0.5. So, kita boleh kata bahawa ketiga-tiga garisan ni mempunyai kecerunan yang sama. Okay, so cuba kita tengok contoh soalan ni. Adakah dua garisan ni mempunyai kecerunan yang sama? Okay, kita tengok garisan yang pertama ni dulu. Yang ini adalah garisan yang kedua. So, kita cari kecerunan untuk garisan yang pertama dulu. Okay, kita ada koordinat. Kita ada koordinat 5, 5 dan 25, 15. So, ni X1, Y1, X2, Y2. Okay, so kita nak cari kecerunan dia. Kita guna formula kecerunan yang saya tunjuk tadi lah. So, kecerunan garis pertama sama dengan Y2 tolak Y1. Y2 dia 15, Y1 dia 5. So, 15 tolak 5. Per dengan X2 tolak X1. X2 dia 25, X1 dia 5. So, 25 tolak 5. So, kita dapat 15 tolak 5 sama dengan 10. Per 25 tolak 5 dapat 20. So, 10 bagi 20, kita akan dapat 0.5. Okay, cerunan bagi garisan yang pertama adalah 0.5. Okay, bagaimana pula kita nak cari kecerunan bagi garisan yang kedua? Kita tengok equation ni. Okay, untuk garisan kedua dia tak beri koordinat, tapi dia bagi kita equation. Dia bagi kita persamaan garis. So, kita tengok equation garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Okay, di mana tepi M ni berada bersebelahan dengan X. Dan syarat dia Y mestilah nilai dia 1. Okay, so M ni berada di sebelah X. So, kalau kita tengok equation ni, Y sama dengan 0.52X tolak 2.5. So, dia punya nilai untuk M dia adalah 0.52. So, kita boleh kata kecerunan bagi garisan yang kedua adalah 0.52. Okay, so kita bandingkan. Adakah nilai M1 sama dengan nilai M2? Nilai M1 adalah 0.5. Nilai M2 adalah 0.52. Okay, walaupun nilai dia hampir sama, tapi dia tak samalah. Dia ada beza sedikit. So, kita kata garisan M1 tak selari dengan garisan M2. Dia tak selari. Not parallel. Okay, seterusnya kita tengok perpendicular line. Okay. When two lines are perpendicular, the slope of one is the negative reciprocal of the others.
Okey, garisan yang perpendikular adalah garisan yang bersilang pada sudut 90 darjah. Ya, dia mesti bersilang pada sudut 90 darjah, barulah kita kata garisan tersebut adalah berserenjang ataupun perpendikular. Dan bagaimana kita nak tahu bahawa dua garisan tersebut adalah perpendikular? So, kita boleh guna formula ni. Ya, apabila kita darabkan M1 dengan M2, kita akan dapat negatif 1. Ya, kalau tak dapat negatif 1, maksudnya dua garisan tadi tidak perpendikular lah. So, kita tengok sini ya. Ini garisan yang pertama. Ya, yang ini adalah garisan yang kedua. So, kecerunan ataupun slope bagi garisan yang pertama adalah 2. Ya, kecerunan untuk garisan yang kedua adalah negatif 0.5. Okay, kita cuba darabkan kedua-dua kecerunan ni, dapat tak negatif 2? So, 2 darab dengan negatif 0.5, kita akan dapat negatif 1. Maksudnya, dua garisan ni adalah perpendikular. Sebab bila kita darabkan kedua-dua kecerunan garisan ni, kita dapat jawapannya negatif 1.